Jadi kalau dia rasa nak rampas kuasa, saya minta tolong cepatkan sikit. Cepatkan sikit. Jangan tunggu lama-lama. Tolonglah segerakan. Kenyataan yang dikeluarkan oleh Setiausaha Agung Bersatu Datuk Seri Hamzah Zainuddin. Datuk Seri Hamzah mengatakan, apa dia kata, Wan? Datuk Seri Hamzah mengatakan bahawa dia pertama dia mengingatkan, dia kata UMNO takkan jadi kerajaan tanpa sokongan PN. Itu dia memberi peringatan. Kemudian dia kata PN tidak akan teragak-agak mengambil alih kuasa sekiranya gesaan daripada UMNO untuk mengadakan PR15 lebih awal berterusan. Pertama sekali, kenyataan Datuk Seri Hamzah ialah UMNO tidak akan berkuasa sekiranya menjadi kerajaan sekiranya tidak mendapat sokongan PN, Perikatan Nasional. Saya rasa itu satu kenyataan yang betul lah. Memang kita dah kalah pilihan raya. Kalau tanpa berlakunya langkah syaratan, Bersatu pun tak mungkin akan dapat merasa kerusi Perdana Menteri itu. Selepas mana Tun Dr. Mahathir melepaskan jawatan. Kerana Tun Dr. Mahathir diangkat oleh DAP dengan satu tujuan, tidak lain tidak bukan untuk diperalatkan oleh DAP. Itu sebab walaupun parti PKR yang mempunyai 49 kursi merupakan majoriti shareholder ataupun majoriti di kalangan 126 orang yang membentuk Kerajaan Pakatan Harapan selepas pilihan raya umum yang ke-14, namun disebabkan parti Tun Dr. Mahathir Bersatu yang hanya mempunyai 13 kursi mendapat dukungan daripada DAP yang nak memperalatkan beliau daripada 42 orang, maka jumlah ahli parlimen yang bersama dengan Mahathir sudah menjadi 55 berbanding dengan parti Anwar Ibrahim yang ada 49 kursi sahaja. Ini kena faham, kena jelas. Jadi memang betul, UMNO tidak mungkin boleh menjadi Perdana Menteri sebelum diadakan, itu dia belum lupa tambah, sebelum diadakan pilihan raya umum. Kalau kita nak jadi kerajaan sebelum diadakan satu pilihan raya umum, memang kita memerlukan sokongan daripada Bersatu untuk membentuk kerajaan. Itu sebabnya kalau kita dah tahu formula membentuk kerajaan bersama musuh politik kita, mendatangkan mudarat, mendatangkan kecelakaan, mengakibatkan kita dibuli walaupun kita memaafkan mereka, pengkhianatan mereka, walaupun kita ditikam, namun saudara, dia juga sepatutnya tidak lupa bahawa tanpa sokongan daripada Datuk Zahid, Datuk Najib dan sebagainya, mustahil Muhyiddin berasa menjadi Perdana Menteri. Kalau Muhyiddin hanya bergantung harap kepada Tun Dr. Mahathir, jelas telah terbukti bahawa Tun Dr. Mahathir yang telah menawarkan jawatan Perdana Menteri kepada beliau supaya beliau memulakan penentangan terhadap Datuk Seri Najib daripada dalam parti lagi, akhirnya beliau telah dikencing bulat-bulat oleh Tun Dr. Mahathir. Bukan hanya kerusi Perdana Menteri tak diserahkan, Mahathir sekali lagi menjadi Perdana Menteri untuk kali kedua, namun kursi timbalan Perdana Menteri pun tak nak diberikan kepada Muhyiddin. Muhyiddin minta kursi Menteri Kewangan pun last kali yang diberikan ialah kepada DAP, iaitu Lim Guan Eng yang menjadi Menteri Kewangan. Yang kedua dia kata apa? Dia kata PN tidak akan teragak-ragak. Yang ini yang sedap untuk kita ulas. Apa maksud Datuk Seri Hamzah Zainuddin? PN tidak akan teragak-agak untuk mengambil alih kuasa. Kita pun tahu bahawa Barisan Nasional mempunyai 42 kursi, tuan-tuan. Okey, daripada 42 kursi ini, kursi MCA ada 2, kursi MIC ada 1.
Maknanya 39 kerusi dimiliki oleh UMNO. Okey, bila dia kata BN tidak akan teragak-agak untuk mengambil alih kuasa, saya terus terang saya katakan bahawa kenyataan Datuk Seri Hamzah ini boleh kita tafsirkan, tak semestinya betul, tetapi bacaan politik saya, maknanya dia sudah mengadakan perundingan. Dia sudah mengadakan perundingan di luar Kerajaan Perikatan Nasional. Sebab contohnya, ketika kita mengarahkan Datuk Seri Ismail Sabri dan menteri-menteri kabinet serta rakan-rakan MP Barisan Nasional menarik diri daripada menyokong Tan Sri Mahyudin Yassin. Pada ketika itu tuan-tuan, jelas sekali hanya lebih kurang 15 orang daripada 42 orang yang bersetuju untuk menarik diri. Itu pun last minute jumlah tu berkurangan. 42. Kalau kau tolak dengan 15, maknanya ada lebih kurang 27 orang. So, kalau misalnya sekali lagi 15 orang tarik diri, sebab dia kata kita ni desak nak adakan pilihan raya segera. Jadi kenyataan beliau hari ini yang mengatakan beliau nak merampas kursi Perdana Menteri, ini menunjukkan bahawa Bersatu nak mengambil alih daripada Ismail Sabri kursi Perdana Menteri. Macam mana benda ni boleh berlaku? Dia ada beberapa cara lah, kaedah yang boleh digunakan. Kaedah pertama yang saya nampak ialah dia berunding dengan PH. Sama ada dia berunding dengan DAP, atau dia berunding dengan Amanah, atau dia berunding dengan PKR. Okey, jumlah kerusi, katakanlah daripada UMNO ada 15 orang yang Dewan tak confident untuk dapatkan sokongan. 15 orang lah katakan yang nakkan pilihan raya diadakan segera. Jadi bila dia kata jangan sampai Perikatan Nasional ambil alih kuasa, maknanya mereka sudah pun bersedia untuk mendapat sokongan tambahan lebih daripada 15 orang daripada blok lain, blok Pakatan Harapan, untuk menyokong agar Tan Sri Mahyudin Yassin diangkat semula menjadi Perdana Menteri. Saya tak ada apa saya nak cakap. Kalau mereka boleh buat benda tu sebelum pilihan raya, terbaik. Terbaik. Sebab memang cantik. Bagi saya, kesilapan besar UMNO ialah mengambil alih pucuk pimpinan negara di penghujung waktu sebelum kita berhadapan dengan pilihan raya. Jadi kalau ada body goals of on nak buat benda yang sama, nak jadi kerajaan di penghujung waktu, nak mewarisi semua masalah kegawatan ekonomi, nak mewarisi masalah COVID yang masih belum berapa nak selesai, nak mewarisi masalah kenaikan harga barang, nak mewarisi masalah shortage of food, nak mewarisi masalah inflasi, silakan. Silakan. Lagipun yang tak nak bubar parlimen ni kawan baik dia juga. Jadi daripada kawan baik dia ni berkuasa, keadilan pun tak dapat diberikan kepada Presiden UMNO, keadilan pun tak dapat diberikan kepada bekas Presiden UMNO, lebih baiklah Tan Sri Muhyiddin sendiri yang ambil. Senang kita nak lawan. Dah terang-terang musuh kita. Ambil lah. Ambil lah. Sikit pun tak luar. Habis kuat pun korang boleh berkuasa sampai bila? Sampai bulan Julai tahun depan. Boleh sambung sampai 2025, boleh sambung sampai 2026, 2027. Dia berani kadang-kadang cakap dia tak fikir panjang. Dia tak fikir panjang. Tak apalah, silakan. Tak ada masalah. Kita hadap. Kita bukan tak biasa jadi pemangkang. Kita biasa jadi pemangkang.
Mungkin geng-geng bersatu yang selama hari ini jadi pembangkang, tiba-tiba jadi kerajaan, banyak dah buat duit melalui pengisytiharan darurat. Sepanjang tempoh darurat itu terlalu banyak bagi direct nego projek, pinjam duit sana sini, bagi projek pada kroni-kroni yang takut sangat terburai cerita 600 bilion yang dibelanjakan sepanjang tempoh darurat ini ialah bersatu. Ialah Muhyiddin Yassin. Dia yang takut sangat. Dia yang risau tentang Vistarinet dibongkarkan, tentang Iris dibongkarkan, tentang hubungan dia dengan Vincent Tan dibongkarkan. Ini yang dia begitu takut. Kita tak ada apa yang kita nak risau. Tuan-tuan, kita tak ada apa yang kita nak risau.